Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong Ustaz Syafiq bagi tahu kawan-kawan dalam ni, sahabat-sahabat kita dulu. Kita nak mula dah insya-Allah. Kita baca sikit-sikit lah insya-Allah. Kita mula dah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala maulana Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira an-naf'a wa al-intifa' l'ifadata wal istifadata wal hasanata tamassuki bi kitabillah سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada hari ini, sesi kedua bersama kitab Matan Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum karangan Al-Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala. Jadi sebelum kita masuk kitab, saya suka berpesanlah kepada para ahbab, para sahabat, supaya mengikut cara belajar yang sebenar, iaitu mesti ada tahdir bacaan sebelum kita masuk ke kelas, walaupun sekali imbas. Yang kedua, fokus dalam kelas, dan ada sebarang persoalan boleh terus tanya. Yang ketiga ialah murajaah walaupun sekali. Kalau lagi banyak lagi comel. Cara itu sahaja yang akan memberi manfaat kepada kita. Kalau kita sekadar belajar tanpa sebarang ulang kaji, kesannya kurang banyak. Walaupun ada kesan. Daripada kita tak mengaji langsung, kita mengaji ada kesan dia. Lebih baik daripada tak mengaji langsung. Cuma alang-alang kita mengaji, biarlah bersistem dengan baik, insya-Allah. Kita dah sampai pada perbahasan faslun fil jiddi wal muwadhabati wal himmah. Satu fasal yang membincangkan tentang kesungguhan belajar. Al muwadhabah istimrar, senantiasa dengan ilmu. Yang terakhir ialah himmah. Wal himmah ni mana kesungguhan, keteguhan hati dalam menuntut, tidak terkesan dengan apa-apa celaan ataupun kejian orang lain. Kita dah baca dah sedikit baru ni, dan kita sampai pada wal ilmun nafi', selepas daripada kalam al-Imam Ali Ibnu Abi Talib karramallahu wajhah. Jumpa tak? Kalam Imam Ali itu ulang sikit, disebut radina qismatal jabbari fina lana ilmun walil a'da'i malu fa innal mala yafna an qaribin wa innal ilma yabqa la yazalu. Kami redha akan pembahagian Tuhan yang Maha Kuasa terhadap diri kami. Lana ilmun, bagi kami Allah Ta'ala bagi ilmu, walil a'da'i malu, dan bagi musuh kami Allah Ta'ala bagi harta. Fa innal mala, maka sesungguhnya harta itu akan binasa, an qaribin, dalam masa yang terdekat. Wa innal ilma yabqa la yazalu, dan ilmu itu akan kekal dan tidak akan hilang. Okey, lepas tu wal ilmun nafi' yahsulu bihi husnul dzikri, ilmu yang bermanfaat akan terhasil dengan dia sebutan yang baik. Maknanya bila mana ilmu itu bermanfaat untuk diri kita, akan terhasil dengan dia husnul dzikri. Husnul dzikri ni sebutan yang baik. Boleh jadi orang cerita tentang kita, kebaikan kita selepas kita mati, itu. Tapi kalau ilmu tidak bermanfaat, kita mati, tak ada orang kenang. Ilmu yang kita ajar selama kini itu tak ada orang kenang. Sebab apa? Tidak ada manfaat. Ilmu itu tidak bermanfaat. Wa yabqa dhalika ba'da wafati, dan ilmu yang bermanfaat kekal walaupun selepas seseorang itu mati. Fa innahu hayatun abadiyah, sesungguhnya ilmu itu ataupun ilmu yang bermanfaat itu kehidupan yang kekal abadi. Wa ansyadana al-Syekh al-Ajal Zahiruddin Mufti al-A'immah Al-Hasan Ibnu Ali al-Ma'ruf bil Murghibani syi'ran. Al-Imam Zahiruddin
yang dikenali sebagai Al-Murghibani melontarkan satu syair. Al-jahiluna famauta qabla mautihimu. Orang yang jahil itu maka mereka itu mayat ataupun mati sebelum mereka mati masuk ke kubur. Maknanya sejak di atas bumi lagi disebabkan kejahilan dianggap sebagai orang yang telah mati. Wal alimuna wa in matu fa ahya'u. Dan orang yang alim, orang yang berilmu itu sekalipun mereka dah mati, mereka itu sebenarnya hidup. Contohnya Al-Imam Zarnuji, pengarang kitab ni, walaupun dah lama meninggalkan kita, tapi dia masih hidup. Maksudnya ilmu dia tu masih dah diajar, dipelajari. Imam Nawawi, Imam Al-Ghazali, Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari, Imam banyaklah kalau nak sebut satu-satu, Imam As-Suyuti, Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari. Mereka semua telah pergi lama, tapi ahya'u, masih hidup di sisi orang yang hidup. Maknanya kitab mereka masih dipelajari, pahala terus masuk ke dalam akaun mereka setiap hari, dan begitulah seterusnya. Wa ansyadana Syekhul Islam Burhanuddin, wa fil jahli qabla al-maut mautun li ahlihi fa ajsamuhum qabla al-quburi quburu. Dan dalam kejahilan itu sebelum kematian ialah satu kematian bagi pemilik kejahilan. Maknanya dia nak sebut kat sini, bila mana seseorang itu jahil, sebenarnya dia telah mati sebelum sampai waktu dia mati. Fa ajsamuhum, dan jasad-jasad mereka dianggap sebagai kubur, dianggap sebagai kuburan sebab tidak ada faedah. Sebab jahil. Qabla al-quburi, sebelum mereka betul-betul ditanam di dalam kubur. Wa anna imra'an lam yahya bil 'ilmi mayyitun wa laysa lahu hila nusyuri nusyuru. Dan sesungguhnya pemuda bila mana tidak hidup dengan ilmu, maka mayitun, dia tu mati. Tak. Walaysa lahu ay walaysa lil walaysa lahu, hu tu kembali kepada orang jahil lah, ataupun imra'an lam yahya bil ilmi tu. Tak. Dan tidaklah orang yang tidak hidup dengan ilmu, maknanya orang yang jahil, hina nusyuri nusyuru, ketika mana dibangkitkan, dia tu dibangkitkan. Maknanya seolah-olah tidak ada nilai sungguh lah. Dia ada ke tak ada ke, dibangkitkan kelak ataupun tidak dibangkitkan kelak, tak ada isu. Sebab apa? Tak ada memberi manfaat kepada sesiapa. Berbeza dengan para nabi, dibangkitkan ada manfaat. Salihun, ulama, dibangkitkan di akhirat kelak ada manfaat, boleh bagi syafaat. Puak jahil ni dibangkit untuk apa? Sekadar untuk diri dia, dihisap, lepas tu sama ada syurga atau neraka. Tapi orang yang berilmu tak dibangkitkan dan boleh memberi syafaat kepada orang lain. Akhul ilmi, di banyak syair dalam kitab ni. Akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi. Pemilik ilmu hidup dan kekal selepas mana dia mati. Fa awsaluhu, awsal ini kalau tengok kamus, mafasilul nizam. Mafasil ni sendi-sendi bagi tulang-tulang kita. Jadi kita nak sebutnya atau bahasa mudah badan lah, jasad. Awsal tu terjemah jasad pun boleh. Tahta turabi ramimu, di bawah tanah, ramimu maknanya hancur lebur. Tak. Jadi akhul ilmi, pemilik ilmu itu hayyun khalidun, kekal hidup selepas dia mati, walaupun dia punya jasad, tulang-tulang dia dalam tanah dah hancur lebur. Kekal dia tu diingati dan hiduplah dengan makna yang telah kita terang tadi. Wadhul jahli mayyitun wa huwa yamshi 'ala thara, dan orang yang jahil itu mayat, mati. Orang yang mati, sedangkan dia itu masih berjalan di atas athara, bumi. Yudhannu minal ahya'i wa huwa adimu, dan disangkakan orang itu hidup sedangkan dia itu tidak ada nilai, maknanya sedangkan dia itu mati. Tu ini perumpamaan lah, nak tunjuk jeleknya kejahilan tersebut. Wa ansyadana Syekhul Islam Burhanuddin, idhil ilmu a'la rutbatan fil maratibi wa min dunihi 'izzul 'ula fil mawakibi. فذو العلم يبقى عنزه متضاعفا وذو الجهل بعد الموت تحت التيارب. فهيهات لا يرجو مداه من ارتقى رقي ولي الملك والي الكتائب. Adalah ilmu itu a'la rutbatan, setinggi martabat, darajat. Wa min dunihi 'izzul 'ula fil mawakibi. Wa min dunihi tu, wa min duni al-ilmu pun. Dan orang yang hidup tanpa memiliki ilmu, izzul ula,
sekalipun mempunyai izzah, maka dia tu seolah-olah tidak ada nilai. Wallahu a'lam. Fil mawaqib tu cari-cari makna jama'atul rakibin awil mashin mujtami'in. Jadi maksud sebenar dia Allah a'lam. Apa dia? Tipu apanya? Nak beli sana ya? Malu nak tengok. Pergi dalam rumah. إذ العلم أعلى رتبة في المراتب ومن دونه عز العلا في المواكب. Coba ada kitab terjemahan, cuba terjemah sikit dia, terjemah apa syair ni? Idil ilmu adalah ilmu itu a'la rutbatan, darajat ataupun tingkatan yang paling tinggi, wa min dunihi, dan daripada nak terjemah lagu mana ni? Ataupun wa man dunahu, wa min dunihi izzul ula fil mawaqib. Ada yang ada kitab terjemahan tak? Tak ada. Tak ada, tak apalah. Kita baca terus, tak ada masalah. Fadhul ilmi yabqa izzuhu mutadha'ifan. Fadhu ay fasahibul ilmi. Orang yang ada ilmu kekal izzah dia, kemuliaan dia sentiasa meningkat. Fadhul jahli ba'dal mauti tahta at-tayaribi. Dan orang yang jahil selepas mati berada di bawah at-tayarib. Tayarib itu maknanya jamak kepada apa? Tayrab. Tayrabani tayaribu. Maknanya ialah turab, tanah. Jadi orang yang jahil itu selepas mati berada di bawah tanah. Fahayhata la yarju madahu man irtaqa ruqiyya waliyil mulki waliyal kataibi. Maksud dia ialah maka jauhlah la yarju madahu man irtaqa. Biar dulu situ. Susah tak syair nak faham ni. Baca dulu yang lain. Sa'umli alaikum ba'da ma fihi fasma'u. Aku akan sampaikan kepada kamu sebahagian daripada sebahagian daripada kelebihan ilmu, maka dengarlah. Fa fi hasrin an dhikri kullil manakibi. Huwa an-nuru, dan adalah ilmu itu cahaya, kullan nuri yahdi anil ama, cahaya yang memberi hidayah daripada al-ama, daripada apa? Ama ni buta. Maknanya nak bagi tahu kat sini, wan nuru kullan nuri yahdi anil ama. Ilmu itu ialah cahaya yang benar-benar cahaya, yang mana ia akan membimbing seseorang itu daripada kesesatan lah. Gitu maksudnya. Ama tu maknanya buta. Bila buta ni sesat lah. Tak. Wadhul jahli maraddahri bainal ghayahibi. Adapun orang jahil sepanjang zaman, dia itu berada di antara ghayahib. Ghayahib tu kalau tengok kat bawah tu ialah al-zulmah asyadidah, dalam kegelapan. Wa zarwatu syamma' tahmi man iltaja ilaiha wa yumsi aminan fil nawaibi. Okey, huwa zarwatu syamma'. Az-zarwah ialah al-a'la min kulli syai'. Perkara yang tinggi bagi setiap sesuatu. Jadi ilmu itu ialah satu perkara yang tinggi yang akan menjaga barang siapa yang pergi mempelajari dia, maknanya ilmu itulah. Mana tajak ilahya, siapa-siapa yang pergi kepada ilahya ilal ulum tu. Wa yumsi aminan fin nawaibi, dan orang yang belajar ilmu akan berpetang-petang dalam keadaan apa? Dalam keadaan aman, dalam keadaan aman di dalam daripada an-nawaib, iaitu ke asyadaid, kesusahan. Jadi kita ulang, wa dharwatu syamma'u tahmi man iltaja ilaiha. Berhenti situ. Huwa, iaitu al-ilmu, merupakan satu perkara yang paling tinggi dan menjaga orang-orang yang pergi belajar ilmu tersebut. Wa yumsi, dan berpetang-petanglah orang yang belajar ilmu itu dalam keadaan aman daripada sebarang an-nawaib, iaitu
Masa ni dia nak potong ni. Daripada sebarang apa? Daripada sebarang asyadaid, iaitu kena tempat ya. Okey, kita sambung. Mana tadi? Bihi yanjuna wan nasu fi ghafalatihim. Dengan ilmu itu mereka akan berjaya sedangkan manusia dalam kelalaian. Bihi yurtaja war ruhu bainat taraibi. Dan dengan ilmu itu diharapkan daripada rahmat, daripada kemenangan, sedangkan ruh itu di antara at-taraib, di antara tanah. Taraib bukan tanah. Taraib ni apa? Tulang apa? Tulang rusuk ke apa? Jadi dengan ilmu itu mereka akan berjaya sedangkan manusia dalam kelalaian. Dan dengan ilmu yurtaja diharapkan daripada apa? Daripada kemenangan, begitulah. Waruh, sedangkan ruh itu masih dalam at-taraib, mana dalam sulbi, masih belum apa tu, terjemah serba salah sini. Kalau terjemah sesa tu boleh lah. Ruh tu ruh. Bainat taraib, antara at-taraib. Taraib ni apa dia? Ustaz Adi. Yakhruju min apa tu? As-sama' wa tariq. Ayat Quran tu sebab apa dia? Yakhruju min bainis sulbi. Yakhruju min bainis sulbi wa taraib. Maknanya aimani itu keluar daripada sulbi dan juga at-taraib. Jadi kat sini ruh dan juga antara at-taraib tersebut. Bihi yashfa'ul insanu man raha ansiyan ila darkin nirani syarril awaqibi faman ramahu ramal ma'ariba kullaha wa man hazahu qad haza kullal matalibi. Dan dengan ilmu itu manusia akan mendapat syafaat. Yashfa'ul insanu man raha ansiyan. Dengan ilmu itu seorang manusia akan boleh memberi syafaat kepada mereka yang buat maksiat. Ila darkin niran syaril awaqibi, yang mana orang yang buat maksiat itu sepatutnya pergi ke dalam neraka yang dikatakan sebagai seburuk-buruk tempat. Jadi dengan ilmu manusia boleh menyelamatkan orang yang buat maksiat. Faman ramahu ramal ma'ariba kullah. Siapa yang menuju kepada ilmu, dia akan menuju dengan satu perkara yang paling baik. Waman hazahu qad haza kullal matalib. Dan siapa yang mendapatkan ilmu, dia telah mendapatkan segala perkara yang dia kehendaki. Wal mansibul ali aya sahibal hija. Ilmu itu ialah tingkatan yang tinggi, mansab yang tinggi. Wahai pemilik al-hija, pemilik akal. Al-hija itu maknanya akal. Idza niltahu hawwin bi fawtil manasibi. Bila kamu dapat ilmu, maka kamu permudahkan diri kamu bila mana kamu terlepas daripada bahagian-bahagian yang lain. Maknanya Syekh nak sebut, kalau kita diberi ilmu, maka kita kena syukurlah, walaupun kita tak dapat mansab ataupun manasib yang lain seperti kekuasaan ataupun harta dan sebagainya. Sebab apa? Kita dah dapat satu perkara yang mansib al-ali, yang sangat tinggi. Fa in fataka ad-dunya wa tibu na'imiha faghammid fa innal 'ilma khairul mawahibi. Kalau kamu tidak dapat dunia dan nikmat yang ada di dunia, faghammid, maka pejamkan mata, buat-buat tak tahu sahaja. Tak, sebab apa? Fa innal 'ilma khairul mawahibi. Sebab ilmu itulah ialah sebaik-baik pemberian tu Tuhan. Kat bawah tu sebut faghammid ay ainaika
وتغميض العينين كناية عن عدم الالتفات والمواهب جمع موهبة وهي العطية والمعنى فإذا حصلت العلم لا ينبغي لك أن تضطرب من فوت نعيم الدنيا لأن خير المواهب وهو العلم في يدك. Maksud dia ialah pejamkan mata, tak, walaupun ataupun jangan pedulilah kalau kita tidak diberi nikmat-nikmat yang berkait dengan dunia, sedangkan kita dah diberi nikmat ilmu. Kerana apa? Lianna khairal mawahib, sebab sebaik-baik pemberian ialah pemberian yang berkait dengan ilmu. Wa ansyadtu li ba'dhim, dan aku telah menasyidkan ataupun memberi nasihat dalam bentuk syair kepada sebahagian pelajar ataupun sebahagian sahabat. Idza ma'tazza dhu ilmin bi ilmin fa ilmul fiqhi aula bi'tizazi. Bila mana seseorang yang memiliki ilmu itu ingin bermegah dengan ilmunya, maka fa ilmul fiqhi, ilmu fiqh itu ialah lebih awal untuk dibangga-banggakan dan dimegah-megahkan. Fakam tayyibin yafuhu wala kamiskin, wa kam tayrin yatiru wala kabazi. Perumpamaan dia nak tunjuk apa ni? Fakam tibin, berapa banyaknya minyak wangi atau pewangian yang lebih wangi, sedangkan dia itu bukanlah kasturi. Wakam tairin yatiru, dan berapa banyak pula burung boleh terbang, sedangkan dia itu bukanlah burung baz. Burung baz ni burung apa? Kelang kalau tak silap. Tak. Fakadzalika ilmul fiqhi fa innahu a'zu anwa'il ulum. Mungkin dia nak beritahu ilmu ni banyak, tak? Tapi ilmu fiqh itulah yang aula untuk diiktizazkan, untuk dibangga-banggakan. Fakam tibin yafuhu wala kamiskin, wa kam tayrin yatiru wala kabazi. Tak faham juga dia punya makna secara tepat. Secara umum tu tahulah, ataupun secara literal tu tahu. Wa unshidtu li ba'dhim al-fiqhu anfasu syai'in anta dhakhiruh. Fiqh ialah satu perkara yang paling nafis, paling mulia, anta dhakhiruh, kamu mencarinya. Tak, kamu menyimpannya. Man yadurusil al-ilma lam tadrus mafakhiruh. Siapa-siapa yang belajar ilmu, lam tadrus. Lam tadrus tu bukan belajar. Mula-mula tu yadrus tu belajar. Sesiapa yang belajar ilmu, lam tadrus. Makna tadrus yang kedua tu tidak lenyap. Dia punya mafakhir, kebanggaan ataupun kemuliaan. Begitu Jadi yadrus yang pertama tu sesiapa yang belajar ilmu. Lam tadrus yang kedua tu maknanya tidak hilang, tidak lenyap dia punya kemegahan. Sebab sentiasa disebutlah walaupun dia dah mati. Fajahat li nafsika ma asbahta tajhalu fa awalul ilmi iqbalun wa akhiruh. Okey, wa kafa. Jadi maksud dia apa? Fajahat li nafsika ma asbahta tajhalu. Bersungguh-sungguhlah untuk diri kamu terhadap barang apa yang kamu tidak ketahui. Maknanya sungguh-sungguh belajar apa yang kita tidak tahu. Fa awalul ilmi iqbalun wa akhiruh. Kerana awal bagi ilmu itu ialah iqbal. Iqbal ni maknanya sa'adah, kebahagiaan. Wa akhiruh, begitu juga akhir ilmu itu ialah kebahagiaan. Jadi Syekh sebut dalam syair ini, fajahat, bersungguh-sungguh dalam belajar, menghilangkan kebodohan, kejahilan pada diri, kerana awal bagi ilmu itu ialah iqbal, iaitu sa'adah, kebahagiaan. Wa akhiruhu, dan juga akhir bagi ilmu itu juga ialah sa'adah, kebahagiaan. Selesai. Puas sikit nak terjemah syair ni. Banyak syair yang sangat dalam ni. Wa kafa bi ladzatil ilmi wa fiqhi wal fahmi da'iyan wa ba'ithan lil aqil ala tahsilil ilmi. Ni bukan syair dah, habis dah syair. Maka memadai dengan kelazatan ilmu, kelazatan fiqh, kelazatan kefahaman itu menjadi pendorong kepada orang yang berakal untuk sentiasa mempelajari dan memperolehi dan mencari ilmu. Waqad yatawalladul kasalu minal balgham warutubat. Sekarang ni saya nak beritahu punca kepada kebodohan.
ataupun punca kepada kemalasan, bukan kebodohan, punca kepada kemalasan. Ini mujarrabat, boleh dikritik, tidak ada masalah kalau kita ada dalil yang kukuh dari segi perubatan. Sebab ini sekadar mujarrabat zaman dahulu. Wa qad yatawalladu al-kasalu min al-balgham wa rutubat. Boleh jadi akan terlahirnya kemalasan disebabkan balgham, banyaknya kohok, wa rutubat, banyaknya hingus. Wa tariqu taqlili, dan cara untuk menghilangkan balgham tersebut ialah taqlilu ta'am, kurangkan makan. Qila, dikatakan, ittafaqa sab'una nabiyan ala anna kasratan nisyan min kasratil balgham. Ini dikatakan. Tak ada taklid. Siapa yang ada taklid tu boleh beritahu. Telah sepakat 70,000 nabi ke atas sebab kepada banyaknya lupa ialah disebabkan banyaknya balgham, banyaknya kohok. Banyaknya kohok. Kahak. Wa kasratul balgham min kasrati syurbil ma'. Banyaknya balgham itu pula berpunca daripada banyak minum air. Wa kasratu syurbil ma' min kasratil akli. Banyaknya minum air disebabkan banyaknya makan. Wal khubzul yabisu, maknanya Syekh nak suruh kita kurang makan lah, supaya tidak banyak minum air. Sebab apa? Kalau banyak minum air menyebabkan banyak balgham. Bila banyak balgham ni, banyaklah malas tu. Tak. Tapi betul lah, bila lapar, bila kenyang ni memang malas. Dia nak tidur. Wal khubzu al yabisu yaqta' al balgham. Disebut roti yang kering boleh memutuskan, boleh menghilangkan kahak. Wa kadza aklu zabibi ala riqi yaqta'u al balgham wa la yukthiru minhu. Begitu juga memakan zabib, iaitu kismis. Tak, di atas lidah, di atas air liur, ala riq, maknanya apa? Di atas air liur ni makna makan zabib tu. Aku mana nak terjemah Ustaz Adi? Wa kadza aklu zabib ala riqi. Begitu juga memakan az-zabib, iaitu apa nama tadi? Kismis di atas air liur. Maknanya mungkin bercampur dengan air liur yang banyak kot, Allah alam. Mampu memutuskan, menghilangkan balgham, iaitu kahak, dan juga boleh mengurangkan kahak lah. Hatta la yahtaju ila syurbil ma' fayazidul balgham. Sehingga kita tidak perlu lagi minum air yang akan menyebabkan banyaknya balgham. Jadi boleh jadilah maksud dia tadi makan zabib, iaitu kismis, dengan air liur yang banyak. Bila air liur dah banyak, telan air liur tu hilang dahaga. Bila hilang dahaga, tak perlulah banyak minum air. Sebab apa? Kalau banyak minum air akan menyebabkan banyaknya balgham. Wasiwaku yuqallilul balgham wa yazidu fil hifdhi wal fasahah. Bersiwak, bersugi, juga boleh mengurangkan kahak dan juga boleh menambahkan kekuatan hafazan dan juga kefasihan dalam berkata-kata dalam bahasa Arab lah. Fa innahu sunnatun saniyah. Sesungguhnya siwak itu sunnah yang sangat tinggi, yang sangat mulia. Tazidu fi thawabis salah wa qira'atil Quran, yang menambah pahala dalam salat dan juga membaca Al-Quran. Wa kadzal qai'u yuqallilul balgham war rutubat. Begitu juga muntah boleh mengurangkan juga balgham dan juga ar-rutubat. Ada masalah itu tu. Wa tariqu taqlilil akli. Sekarang ni nak bincang cara mengurangkan makan. At-ta'ammul fi manafi'i qillatil akli. Kita berta'ammul, banyak berfikir tentang manfaat kurangnya makan. Apa dia manfaat dia? Wahiyas sihhatu wal infatu wal ithar. Pertama, kesihatan kita terjaga. Yang kedua, al-infah, kemuliaan kita dipelihara. Tak, bila kenyang ni nafsu naik. Bila nak naik ni macam-macam benda lah buatnya, yang akan menyebabkan hilangnya kemuliaan. Tak, kita punya izzah ataupun infah. Jadi bila kita lapar, nak kepada nafsu, nak kepada perempuan tu kurang. Jadi terjagalah kita punya infah kita. Wal ithar. Kat bawah disebut al-infah ialah at-tawarru', menjaga daripada keharaman. Itu betul juga. Boleh. Jadi faedah kurang makan, pertama kesihatan terjaga, yang kedua infah, maknanya kita warak daripada mengambil perkara-perkara yang haram. Isar maknanya kita melebihkan orang lain dalam bab makan. Sebab apa? Kita makan sikit. Jadi bila kita lebihkan orang lain dalam bab makan, kita dapat pahala banyak. Waqila fihi, dikatakan dalam manfaat kurangnya makan, fa'arun thumma arun thumma arun, maka celakalah kemudian celakalah. Syaqa'ul mar'i min ajli ta'ami, kemudaratan atau arun ni
ar ni telanjang. Kita tak terjemah apa? Celaka lah ataupun satu satu perkara yang sangat sangat dimalukan lah. Fa'arun thumma arun thumma arun syaqa'ul mar'i, apa yang celaka tu, apa yang dianggap sebagai satu perkara yang sangat malu itu. Syaqa'ul mar'i ialah apa? Kebinasaan ataupun kecelakaan seorang pemuda disebabkan makan. Wa an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala thalathatun yubghiduhumullahu ta'ala min ghairi jurmin, al-akul wal bakhil wal mutakabbir. 3 perkara yang Allah benci tapi tidak ada dosa. Al-akul, banyak makan. Tak. Al-bakhil, orang yang bakhil. Selagi mana dia keluar zakat tak ada masalah. Tak, cuma dia benci lah. Wal mutakabbir, dan juga orang yang mutakabbir, orang yang sombong. Wa ta'ammulu fi madari kathratil akli wa hiya al-amrad wa kalalatu at-tab'. Qila al-bitnah tudhibu al-fitnah. Okey. Ini ataf kepada yang atas. Wa tariqu taqlilil akli, dan cara untuk mengurangkan makan. Yang pertama ialah at-ta'ammulu fi manafi'i qillatil akli. Kita banyak berfikir terhadap manfaat kurangnya makan. Kemudian yang kedua, dan kita banyak berfikir, banyak ta'ammul pada mudarat, kejahatan, kesan buruk daripada banyaknya makan. Wahyal amradu, apa dia keburukan banyak makan? Wahyal amrad, banyak sakit-sakit lah. Wa kalalatut tab', kalalah ni apa? Kalalah ni tumpul, tabiat kita jadi tumpul, jadi tak bermaya, jadi letih. Qila al-bitnatu tudhibul fitnah, dikatakan al-bitnah ni mana kenyang perut, tak buncit, banyak makan. Tudhibul fitnah, menghilangkan fitnah, kecerdikan di otak. Hukiya an Jalinus annahu qala ar-rumman naf'un kulluh. Ni nak sebut makanan yang memberi mudarat dan juga makanan yang memberi manfaat. Dihikayatkan daripada Jalinus. Annahu qala, sesungguhnya dia berkata, ar-rumman, iaitu delima, naf'un kulluh, maknanya sangat bermanfaat. Was-samaku dararun kulluh, ikan pula tidak comel, tidak molek untuk kesihatan. Wa qalilus samaki khairun min kathirir rumman, dan sedikitnya ikan lebih baik daripada banyaknya makan delima. Tak. Jadi ikan tu tak baik kalau makan banyak sangat lah. Kalau sikit, maka ia lebih baik daripada kita makan terlalu banyak rumman, iaitu delima. Ini semua perlu kepada kajian saintifik yang berkait dengan kedoktoran lah. Ini mujarrabat zaman dahulu, sekadar teknologi kedoktoran yang ada pada zaman tu, ilmu perubatan yang ada zaman tu, mereka menghukumkan dengan hukuman yang telah kita baca ni. Tak. Adapun hari ni boleh kita tengok balik lah macam mana kesan buruk, kesan baik tu. Boleh Syekh Google ada, kita boleh search je. Okey. Melainkan kalau itu nas daripada hadis daripada Quran, itu kena perbahasan dia lain sikit lah. Selagi mana ia sekadar mujarrabat, itu tidak ada masalah untuk diingkari kalau kita jumpa fakta yang lebih tepat. Wa qalilus samaki khairun min katsirir rumman wa fihi itlaful mal. Wafihi itu mungkin pada banyaknya rumman itu, iaitu buah delima itu, boleh membazirkan harta lah. Wal aklu fawqa shiba'i dararun mahdun wa yastahiqqu bihi al-inqa' fi daril akhirah wal akulu baghidun fil qulub. Makan yang lebih daripada kekenyangan, kenyang dah makan pula. Tak. Dia akan memberi mudarat pada badan, yang orang yang begitu layak untuk dia azab di akhirat kelak. Wal akulu, al-akul ni atau wazan fa'ul, iaitu orang yang banyak makan, baghidun, dibenci di dalam hati-hati manusia. Wa tariqu taqlilil akli. Sekarang ni nak bincang tarik untuk kurangkan makan. Lepas tu tadi apa dia? Tadi tarik kurangkan makan juga. Ada ulang balik. Wa tariqu taqlilil akli an ya'kul al-at'imah ad-dasimah. Banyakkan makan makanan yang berlemak, ad-dasimah. Ad-dasimah ni berlemak ke apa dia? Rasanya berlemak. Wa yuqaddima fil akli al-altaf wal ashha, dan dahulukan dalam bab makan ni perkara benda yang kita lebih minat, lebih suka.
ولا يأكل مع الجيعان إلا إذا كان له غرض صحيح في كثرة الأكل. Jangan kita makan bersama-sama orang yang lapar. Mana apa ni? Wala ya'kula ma'al ji'an. Bukan bersama-sama orang yang lapar. Jangan kita makan sedangkan kita sedang lapar, kecuali kalau kita ada gharad, tujuan yang sahih, tujuan yang molek dalam memperbanyakkan makanan. Bi an yataqawwa, apa tujuan yang sahih? Bi an yataqawwa bihi ala siyam. Dengan makan yang banyak itu kita boleh kuatkan badan untuk berpuasa, untuk sembahyang, wal a'mal syaqqah, buat perkara-perkara yang berat untuk cari rezeki. Falahu dzalik, maka ketika itu tidak ada masalah untuk makan banyak ketika mana sedang lapar. Kalau tak, makan sekadarnya lah, sekadarnya sahaja. Boleh faham tak? Itu masalah sikit lah, benda-benda yang berkait dengan mujarabat ni. Kita sekadar baca tak, untuk mentasahihkan ataupun melihat kebenaran sejauh mana tu kena buat dulu lah, berjadi ke tak jadi. Tak ada masalah. Kita baca sikit lagi. Faslun fi bidayati sabqi wa qadrihi wa tartibih. Fasal baru yang membincangkan tentang permulaan as-sabq. Sabak ni istilah kalau dalam apa tu, hafazan Quran pun panggil sabak. Sabak ni mana hafazan baru. Tak. Jadi kat sini faslun fi bidayati sabak. Fasal membincangkan tentang permulaan pengajian baru, kitab baru ke, ilmu baru ke, fasal baru ke. Wa qadri, dan qadar. Sekali belajar tu nak belajar berapa muka, berapa helai. Wa tartibi, dan juga tertib dalam belajar. Tak. Adik pergi kebun Okey. Kana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin yuqifu fi bidayati sabqi ala yaumil arbi'a. Fakana yarwi fi dhalika hadithan fayastadillu bihi wa yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min syai'in budi'a yaumal arbi'a illa waqad tamma. وهكذا كان يفعل أبو حنيفة وكان يروي هذا الحديث عن أستاذه الشيخ الإمام الأجل قوام الدين أحمد بن عمدي الرشيد. Jadi dikatakan di sini Syekhul Islam Burhanuddin memulakan perbahasan baru atau kitab baru pada hari Rabu. Dan dia telah meriwayatkan satu hadis daripada baginda Nabi. Ni kena tengok balik cerita hadis dia. Baginda Nabi telah bersabda, tidaklah sesuatu itu dimulakan pada hari Rabu kecuali akan disempurnakan oleh Allah Ta'ala perkara tersebut. Maknanya baca kitab mula Rabu, insya-Allah Allah akan sempurnakan, khatamkan kitab itu dalam keadaan kita faham dengan baik, dan begitulah seterusnya. Okey, dan ini juga dibuat oleh Al-Imam Abu Hanifah, memulakan sesuatu pada hari Rabu, mengajar ke, buka kitab baru kepada hari Rabu. وسمعت ممن أثق به أن الشيخ أبا يوسف الهمداني كان يوقف كل عمل من أعمال الخير على يوم الأربعاء وهذا لأن يوم الأربعاء يوم خلق فيه النور وهو يوم نحس في حق الكفار فيكون مباركا للمؤمنين. Dan aku telah mendengar orang yang aku percaya, sesungguhnya aku telah mendengar daripada orang yang aku telah percaya, maknanya orang yang telah aku percaya itu bagi tahu aku, sesungguhnya Syekh Abu Yusuf Al-Hamadani memulakan setiap amalan yang baik pada hari Arbi'a, pada hari Rabu. Kenapa? Wa hadza li anna yawm al-arbi'a, ini kerana hari Rabu ialah hari yang diciptakan padanya cahaya. Wa huwa yawmun nahsin, dan hari Rabu ialah hari nahsin, iaitu hari kecelakaan bagi orang kufar, bagi orang kafir. Maka insya-Allah hari Rabu itu merupakan hari yang diberkati lil mukminin, bagi orang yang beriman. Wa amma qadrus sabqi, jadi selesai. Itu bidayatus sabq. Kalau boleh mulakan pengajian kitab baru pada hari Rabu. Tak. Wa amma qadrus sabqi fil ibtida' kan Abu Hanifah yuhki an Syekh Al-Qadhi Al-Imam Umar bin Abi Bakr Az-Zanji annahu qala mashayikhuna yanbaghi an yakuna qadru as-sabqi lil mubtadi qadra ma yumkinu dhabtuhu bil i'adati marratayn wa yazidu kulla yawmin kalimatan hatta innahu wa in tala wa kathura yumkinu dhabtuhu bil i'adati marratayn wa yazidu bil rifqi wat tadrij. Okey, adapun kadar bacaan kitab
bacaan ilmu, sama ada mengajar ataupun belajar dah. Dalam satu-satu permulaan pengajian, nak mula berapa banyak. Adalah Abu Hanifah menghikayatkan daripada Syekh Al-Qadi Al-Imam Umar Ibn Abi Bakr Az-Zanji, sesungguhnya dia berkata, apa yang Syekh Al-Qadi ini berkata, dia berkata, telah berkata guru-guru kami. Jadi Imam Abu Hanifah menceritakan daripada seorang syekh, iaitu Al-Qadi Al-Imam Umar. Yang mana Al-Imam Umar ini berkata, apa yang dia kata? Telah berkata guru-guru kami. Itu yang dia kata. Apa yang dikata oleh guru-guru dia? Yang bagi an yakuna qadru sabqi lil mubtadi qadra ma yumkinu dhabtuh. Sewajarnya qadar bacaan helaian kitab bagi pelajar yang baru belajar ialah sekadar helaian ataupun sekadar muka surat yang boleh didhabitkan. Maknanya belajar 2 muka, 3 muka, yang mana 3 muka surat tu dia boleh ingat dengan baik. Boleh ulang kali sekurang-kurangnya disebut kat sini 2 kali. Begitu. Jangan belajar untuk mubtadi, belajar tu mata jurmiah sehari. Balik kawan tu pening kawan tu. Boleh jadi belajar sikit yang menyebabkan kawan tu bila balik dia boleh ulang kaji, boleh murajaah. Jadi ni mungkin berbeza ikut zaman lah. Mungkin zaman dulu sehari satu kitab tu tak ada hal lagi. Sekadar mata kecil. Tak. Hari ni lain sikit. Mungkin satu kitab tu bahagi sampai 10 kelas. Yang penting budak yang baru belajar tu, dia tak tension, dia tak geram. Dia balik, dia boleh ulang kaji balik. Dia boleh faham apa yang dia belajar. Ni tidak belajar depan, belakang tak ingat. Belajar belakang, depan pula tak faham. Lupa balik. Tu tak nak lah begitu. Itu maksud dia. Wa yazidu kulla yawmin kalimah. Dan ditambah setiap hari tu 1 kalimah. 1 kalimah ni bukanlah belajar 1 kalimah, tak. Itu ibarat kepada satu qadar yang tak terlalu banyak. Maknanya kalau kitab tu dibaca hari-hari, mungkin sehari tu semuka, 2 muka, yang menyebabkan budak tu boleh ulang kaji balik. Okey. Sebab apa ditambah pengajian hari ke hari tu dengan satu qadar yang tidak banyak? Hatta innahu wa in tala wa kathur, sehingga kan kalau semakin lama pengajian akan semakin banyak muka surat, betul tak? Tapi disebabkan mengaji tu sedikit demi sedikit, maka budak tu sempat lagi untuk ulang kaji pengajian yang lama. Tak, alal aqal 2 kali. Faham tak maksud dia? Contoh dia dah sampai sini, separuh muka surat. Separuh kitab. Jadi bila yang baru tu hanya baca semuka ataupun 2 muka, dia nak ulang 2 muka tu tak lama. Jadi masa yang lebih dia boleh ulang kaji balik belakang-belakang ni. Itu. Berbeza kalau dia belajar sekali tu tebal ni. Lepas tu lepas tebal ni. Jadi balik rumah dia nak ulang yang ni pun boleh tentu habis. Mentelah lagi yang dah lampau. Itulah maksud dia, lebih kurang Mana cara belajar lah, jangan tergesa-gesa sikit-sikit insyaAllah. Wa yazid birrifqi wat tadrij, dan tambahkan pengajian, helaian muka surat, kelas kita ikut di Facebook ke dengan masyayikh ke dengan siapa-siapa dengan rifq. Rifq ni maknanya dengan tenang, dengan menjaga juga kita punya kekuatan, sudut fizikal, sudut mental. Manjakan juga diri. Jangan terlalu gesak sampai akhir sekali tension, sampai meninggalkan ilmu, tidak. Wa tadrij maknanya sedikit demi sedikit. Mula-mula belajar kitab kecil. Lepas tu kitab kecil level 2, lepas tu barulah naik kitab yang lebih besar, dan begitulah seterusnya. Mesti ada tadrij. Tadarusnya mana berperingkat-peringkat lah kitab tu. فأما إذا طال السبق في الابتداء واحتاج المتعلم إلى إعادة 10 مرات فهو في الانتهاء أيضا يكون كذلك لأنه يعتاد ذلك ولا يترك تلك العادة إلا بجهد كبير. وقيل السبق حرف والتكرار ألف. Okey, adapun kalau as-sabq, helaian muka surat pada pengajian yang pertama itu telah terlalu lama, telah terlalu banyak, sehingga seorang pelajar itu untuk faham balik semua perkara yang telah dipelajari, dia kena ulang sampai 10 kali. Sebab banyak sangat belajar ni. Ada pening hak ni, banyak benda pening, banyak kena ulang. Dan banyak juga jumlah kena ulang muka surat tertentu lah, masalah-masalah tertentu.
Maka bila permulaan begitu, pengakhiran juga begitu. Bila permulaan begitu, pengakhiran juga begitu. Li'annahu ya'tadu dzalik wa la yatruku tilkal 'adah. Sebab apa? Sebab bila dia dah biasa dengan memulakan satu perkara dengan jumlah yang banyak, dia tidak akan tinggalkan adat tersebut kecuali dengan kesusahan yang melampau. Waqila dikatakan as-sabqu harfun. As-sabqu tu belajar lah. Belajar baru dua muka surat ini. Itu harfun. Wa takraru alfun. Maknanya belajar dua muka surat nilainya 1. Tapi kalau kita ngulang, tak, itu nilainya 1000. Maknanya manfaat ulangan itu jauh lebih banyak daripada manfaat belajar baru. Ini tidak belajar baru, pas belajar baru, pas belajar baru, ulang kaji, tidak ada. Jadi ingat ni, as-sabqu harfun, belajar baru tu nilai dia, point dia, markah dia hanya 1 kalau nak diberi markah. Tapi kalau kamu belajar semuka, kamu ulang sampai 10 kali. Tak, minggu depan belajar pula semuka lagi, ulang 10 kali. Itu dia punya darajat, tingkatan dia ataupun markah dia kita boleh bagi sampai 1000. Okey, itu maksud dia. Wayang bagi, jadi yang dikehendaki daripada as-sabqu harfun wa takraru alfun ialah pelajar mesti banyak mengulang daripada banyak mempelajari. Tak? Kalau boleh himpun dua tu lagi comel lah. Kalau bertembung, kita ambil sahaja 2-3 kelas sahaja seminggu, lepas tu kita kena banyak ulang. Letih belum bosan ni. Air tak ada. Sikit lagi tak? 10 minit. Wayang bagi an yabtadi abi syai'in yakuna aqraba ila fahmi. Sewajarnya seorang pelajar yang baru nak mula belajar memulakan dengan satu ilmu yang mudah untuk difaham. Fakana Syekh Al-Imam Al-Ustaz Syarafuddin Al-Unqaili yaqul. Al-Syekh Al-Imam Ustaz Al-Ustaz Syarafuddin Al-Unqaili berkata, "As-sawabu indi hadha ma fa'alahu masyayikhuna fa innahum kanu yakhtaruna lil mubtadi' sigharati al-mabsutah." Yang tepat di sisi aku ialah apa yang telah dilakukan oleh guru-guru kami. Guru-guru kami bila mana nak mengajar mubtadi'i, orang yang baru nak belajar, mereka mulakan dengan matan-matan kecil. Matan jurumiyah, matan bina, tak, dengan syarah yang tidak terlalu luas. Li'annahu aqrabu ila al-fahmi wa ad-dabti. Sebab apa? Itu lebih mudah difahami dan lebih untuk didabit. Didabit, dicatat, diingat. Dabit tu bukan mesti menulis, diingat. Wa ab'adu ila al-malalati wa aktsaru wuqu'an, dan lebih jauh daripada rasa bosan. Member baru nak belajar. Tak, kita bahan 5-6 muka, 10 muka, 3 jam. Bosan kawan tu. Tak, dan lebih banyak memberi kesan dalam jiwa seseorang pelajar yang baru belajar. Sikit lagi, wayang bagi an yu'alliqa as-sabqa ba'da ad-dabti wal i'adati kathira fa innahu nafi'un jiddan wa la yaktuba al-muta'allimu shay'an wa la yafhamuhu fa innahu yurithu kalalata at-tab'i wa yudhibu al-fitnah wa yudayyi awqatah. Dan sewajarnya bagi pelajar untuk mentakliq, mencatat apa-apa yang dia baru belajar selepas daripada pemerhatian dan ulangan yang banyak. Dekat bawah ni ditulis at-ta'liqu ibaratun 'anil kitabah, yakni kanu fi zaman al-awwal yahfazuna as-sabqa min al-ustadz thumma yaktubuna wa yusammunahu ta'liqan. Jadi makna dan sewajarnya seseorang pelajar itu mentakliq. Makna takliq kat sini apa dia? Makna takliq kat sini ialah menulis. Zaman dahulu mereka dengar ilmu daripada guru, tak? Lepas tu mereka hafal, lepas tu mereka tulis. Itu maksud dia. Jadi kat sini, dan sewajarnya seseorang itu menulis as-sabqa, tapi selepas daripada dhabit, dan juga ulang banyak kali. Maksudnya apa? Ni zaman dulu punya cerita lah. Dulu mereka menghafal pelajaran baru, ilmu yang baru. Tak? Lepas mereka hafal, baru mereka tulis. Jadi Syekh pesan lah, kalau kamu nak tulis tu, kamu kena perhati elok-elok. Jangan kamu tulis apa yang guru kamu tidak sampaikan. Nak tulis apa yang guru kamu sampaikan. Jadi kena cek semok dulu, kena cek, kena tengok member dulu lagu mana dia tulis, bandingkan dengan tulisan kita dan seterusnya begitulah. Fa innahu nafi'un jiddan wa la yaktubul muta'allim. Dan Syekh pesan jangan kita tulis perkara yang kita tak faham. Sebab apa? Bila tulis benda yang tak faham, dia akan mewariskan kemalasan, tabiat ataupun ketumpulan tabiat, dan menghilangkan kecerdikan dan membazir masa. Tulis benda tak faham, nak rujuk balik tak faham juga. Apa?
Mananya atuk mana atuk? Aku pergi tengok ayam kat luar, tengok rabbit. Sini duduk dengan bijak. Jangan habis saya baca sikit lagi berhenti kan. Main tembok pula tak. Mati dah kawan-kawan tu adik tembok. Tu tembok kakak pula. Tembok kakak ni tembok rabbit Tembok rabbit. Wayang bagi ayat sikit lagi. Wayang bagi ayat jatahida fil fahmi min al-ustaz atau bita'ammul wa tafakkur wa kasrati at-tikrar. Fa innahu in qalla as-sabq wa kasrat at-tikraru ataupun takraru at-ta'ammulu yudrak wa yufham. Dan sewajibnya seorang pelajar bersungguh-sungguh dalam mendapatkan kefahaman daripada ustaz. Tak minta ustaz ulang, tak minta ustaz ulas lebih sikit daripada kebiasaan kalau bab-bab ataupun masalah-masalah itu susah difahami. Au bi ta'ammul ataupun dengan cara banyak ta'ammul, banyak berfikir, banyak ulang. Jadi satu masalah tu kalau susah dan kita nak dapatkan kefahaman, cara dia ada berapa? Pertama, dapatkan kefahaman daripada ustaz. So ustaz terang balik ke apa ke? Ataupun dengan banyak ta'ammul. Tengok ibarat tu elok-elok sekali, 2 kali, 3 kali. Banyak berfikir. Tak boleh jadi ibarat itu ada kaitan dengan masalah-masalah sebelum ini. Jadi fikirkan kaitan hubungan itu supaya kita faham masalah yang semasa yang kita sedang baca. Dan juga banyak ulang ni penting sekali ni. Tak, kena banyak ulang belajar ni. Fa innahu idza qalla as-sabq wa kathura at-taqrar wa at-ta'ammul yudraku wa yufham. Kerana maka sesungguhnya bila kurangnya pengajian, makna kurangnya belajar baru tu. Sehari tu belajar tak banyak. 3 kelas je sehari belajar. Nahwu, saraf, lepas tu mantiq. Contoh tak? Ataupun ada fiqh 1. Tapi banyak ulang. Bila habis belajar balik ngulang. Habis belajar balik tu baca balik kitab. Maka yudrak akan difahami, akan didapati ilmu kefahaman tersebut dan akan melekat moleklah dalam jiwa kita. Qila dikatakan hifdhu harfaini khairun min sama'i wa qirain. Dikatakan menghafaz 2 huruf lebih baik daripada mendengar 2 waqrain. Apa dia waqrain? Ni tak tengok dulu tadi. Jadi waqrain ni mungkin kinayah kepada satu perkara yang banyak lah. 2 muka surat ke apa, kena tengok balik lah. Jadi menghafal 2 huruf lebih banyak daripada mendengar 2 waqrain. Wa fahmu harfain khairun min hifdhi waqrain. Faham 2 perkara, dia mudah je sebenarnya kalau nak terjemah ikut bahasa kita ni, bahasa kefahaman. Kita hafal sedikit, tak, lebih banyak daripada kita mendengar banyak. Tak, kita hafal sedikit, lebih banyak daripada kita dengar banyak benda. Dan kita wa fahmu harfain, kita faham 2 huruf, maknanya kita faham sedikit. Tak, lebih banyak daripada kita banyak ngapai, faham tak faham. Tak, baiklah kamu memahami walaupun sedikit, itu lebih baik daripada banyak menghafal. Begitu. Kalau nak raikan harfain tu berapa 2 huruf, susahlah kita terjemah ikut kefahaman dia. Wa idza tahawana fil fahmi wa lam yajtahid marratan aw marratain ya'tadu dhalika falam yafham al-kalam al-yasir. Bila mana seseorang itu mengambil mudah dalam mengambil kefahaman dalam proses memahami sesuatu dan tidak berusaha, mengambil mudah dan tidak berusaha sekali, 2 kali tak ada, dan dia dah menjadi biasa. Bila tak faham, biar tak faham. Bila tak faham, biar tak faham. Tak, dia tidak akan faham buat selama-lamanya walaupun kalam-kalam yang sedikit. Lebih-lebih lagi kalau kalam-kalam, ibarat-ibarat, perbahasan-perbahasan yang luas dan banyak. Lebih-lebih lagi yang rumit. Boleh ke ada yang nak buka dah ni? Tak ada respon apa-apa ni. Cuba respon sikit. Faham ke, pening ke, mabuk ke, nak tidur ke, letih ke? Kita letih ke ni? Bahasa pun bahasa syair. Cuba respon sikit. Kita nak baca lagi ke ataupun nak berhenti dah? Takut ada yang nak memasuk untuk kesediaan berbuka ke?
Tak ada respon. Syafiq Ghazali, Nurul Aliyah, Muhammad Syahmi, Syukri Azhar, Nur Hidayah, Nur Syahira, Aisyah ke Aisyah. Lepas tu Huzaifah. Faham tak Huzaifah? Anak murid saya ni. Wati Razak, Muhammad Afiuddin, Ustaz Hadi kita, Ustaz Ahmad Rafa'i, Adib Nazir, Faris Hakimi, Syamsul Bahr. Musda. Wan Haisyah, Muhammad Syahmi. Okey, dah teruskan kan nak berhenti dah? Tu. Kita baca sikit lagi tak? Sikit lagi. Mudah-mudahan insya-Allah. Santai-santai je baca kitab lagu ni, tak perlu nak tu sangat. Apa dia? Kan apa? Macam lagi. Mana? Oh, patutlah. Ni. Tak ada habis. Ada kan ni? Tak ada rasanya dalam tu. Tanya kaca biar baca kitab ni. Ada? Nantilah kita beli. Allah, baca sikit lagi lah. Baca perlahan-lahan. Fayanbaghi an yajtahida wa yad'u Allah Ta'ala wa yatadarra'a ilaihi. Dan wajib juga bagi seorang pelajar untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah Ta'ala, bertadarru', khusyuk kepada Allah Ta'ala, untuk diberi kefahaman lah, memberi kemudahan dalam belajar. Fa innahu yujibu man da'ah wa la yukhayyib man rajah. Kerana Allah Ta'ala itu mengkabulkan bagi orang yang berdoa kepadanya dan tidak akan mensia-siakan bagi orang yang berharap kepadanya. Ansyadana al-Syaikhu al-Imam al-Ajallu Qiwamuddin Hamad bin Ibrahim ibni Ismail as-Saffar imla'an al-Qadhi Al-Khalil ibni Ahmad as-Sajrazi. Okey, Syekh Qiwamuddin menyampaikan satu syair kepada Al-Qadhi Khalil. Tak, apa dia yang disampaikan? Syair tu ialah ukhdumil ilma khidmatal mustafidi. Khidmatlah kamu untuk ilmu seperti mana khidmat seorang yang mengambil manfaat. Maknanya kamu berkhidmat untuk ilmu tak, supaya kamu mendapat manfaat daripada apa yang kamu khidmatkan. Dan itulah sifat ilmu. Bila kita bagi, kita mengajar, kita menjadi khadam, maka Allah Ta'ala akan tambah ilmu kita, kefahaman kita. Wa adim darsahu bi fi'lin hamidi. Dan sentiasalah duduk bersama dengan ilmu. Wa idza ma hafizta syai'an a'idhu. Bila mana kamu dah hafal sesuatu, maka jangan lupa untuk ulang. Kalau tak ulang, lupalah. Lebih-lebih lagi Quran. Thumma aqidhu ghayat at-ta'kidi. Selepas tu kamu takkidkan balik dengan penuh-penuh takkid. Maksudnya bila kamu dah hafal, dah ulang sungguh-sungguh, kemudian cek dengan guru. Sepatutnya cek dengan guru dululah, lepas tu baru hafal. Kalau Quran ni pelajar kadang-kadang dah hafal dulu. Bila hafal dulu salah, sedangkan dia dah hafal tu dah ingat sangat dah, ulang banyak kali dah. Bila dah hafal dalam keadaan salah, susahlah untuk diubah tu. Jadi disebut kat sini, bila mana kamu menghafal sesuatu, ulang, jangan lupa untuk ulang. Thumma aqiduhu, kemudian takkidkan balik dengan sungguh-sungguh. Bacaan kamu tu memang betul, bukan tersilap. Hafazan matan ke, hafazan Quran ke, Quran lebih-lebih lagi lah. Thumma aliqu kay ta'uda ilaihi. Kemudian kita ta'liqkan apa yang sepatutnya kita ta'liq. Tulis nota penting daripada syarahan guru itu, supaya mudah untuk kita kembali kepada syarahan tersebut bila mana kita perlu. Itu makna kay ta'uda ilaihi. Kay tu kita dah belajar pagi tadi. Dia harfu ta'lil. Dia menansukkan fa'il mudhari'. Dengan syarat apa? Dengan syarat ada li kat depan. Sama ada li tu muqaddar ataupun disebut. Dekat sini muqaddar lah ni. Tak. Sebab tu thumma aliquhu kay likai ta'uda ilaihi. Kalau kita tidak sebut ada li kat depan, sama ada secara lafzan ataupun muqaddara, maka kita sebut kai itu memasukkan ta'uda dengan cara an kat tengah. Ingat tak pagi tadi? Kelupa dah. Boleh ulang kaji video tu yang saya mengajar pagi tadi, ataupun buka kitab Tuhfah As-Saniyah, syarah kepada Muqaddimah Al-Hadramiyah, syarah kepada Matan Al-Ajrumiyah karangan
Syekhul Muhaqqiqin Syekh Abdul Hamid, Syekh Abdul Hamid, Muhyiddin Abdul Hamid. Wa ila darsihi thumma aliqu kay ta'uda ilaihi wa ila darsi an at-ta'yid. Fa idza ma aminta minhu fawatan, bila kamu dah aman daripada terlupa, dak fantadib ba'dahu li syai'in jadidi, maka bersedialah dak selepas itu untuk kamu menghafal perkara baru. Tu boleh. Jadi selepas kita hafal satu perkara, aman daripada lupa dah, insya-Allah. Apa yang baru pula. Tak, tapi biasanya kalau kita hafal yang baru, kita tinggal yang lama tu, terus tinggal, dah akan jadi lupa balik. Jadi kena ada proses ulangan sentiasalah sampai bila-bila. Hatta Quran pun kalau dah baca macam Fatihah Al-Quran tu, seluruh Al-Quran tu baca macam Fatihah, lancar sangat. Tak ulang, dia akan sampai satu masa lupa balik. Tu itu Quran. Ma'a takrari, dia yang lebih tepat baca dia takrar. Tak tu bagi atas, takrar. Ma'a takrari ma taqaddama minhu. Mujur saya sebut kat sini. Jadi bila kamu dah aman satu-satu perkara yang kamu hafal tu daripada lupa, kamu apa yang baru. Tapi jangan lupa ma'a taqrar ma taqaddama minhu. Yang telah kamu rasa aman daripada lupa tu, ada masa ulang juga. Ataupun buat jadual untuk ulang juga. Sebab apa? Kalau tak, lupa balik. Wa qtina'in bi sya'ni hadzal mazidi, dan juga ambil fokus, iqtina', ambil penting tak terhadap hafazan yang kamu baru hafal je tadi. Zakirin nasa bil ulumi litahya, ingatkan manusia dengan ilmu supaya mereka hidup. La takum min ulil nuha bi ba'idi, dan jangan jadi daripada orang yang la takun, dan kamu jangan jadi daripada golongan yang apa? Maksud la takun bi ba'idin min ulil nuha, maknanya jangan kamu jauh daripada orang yang baik ataupun orang yang mendorong kepada kebaikan, itu maksud dia. Boleh. La takun bi ba'idin min ulil nuha. Ulil nuha ni orang yang baik, orang yang menggesa kepada kebaikan, itu maksudnya. Jadi disebut zakirin nas, ingatkan manusia ni terhadap ilmu. Dan itu yang sepatutnya kerja kita. Tak, daripada kita sibuk dengan isu yang tak selesai-selesai. Tak, aib-aib masyayikh kita nak post kat Facebook, nak suruh semua orang tahu, padahal benda taklah berat mana pun. Tak. Dan khilaf pula, kadang-kadang khilaf muktabar. Betul tak? Jadi bila kita sibuk ke benda lagu tu, baiklah kita buat kelas belajar, ulang kaji. Jangan-jangan layan jugalah, kerana kita pun nak marah. Semua benda, semua orang, semua syekh nak pergi sentuh. Jadi sebenarnya masyayikh ni orang, bukan malaikat. Itu hakikat yang kita kena tahu lah. Tak ada seorang pun yang maksum. Dia daripada Syekh di Jumaah ke, Syekh Ahmad Tayyib ke, Syekh Ahmad Maqdi ke, Syekh Mustafa Abdul Nabi ke, yang terbaru Habib Omar, Habib Ali ke, siapa-siapa ke, sekalipun baru ni Ustaz Mahathir kan. Dan siapa-siapa memang ada aib, memang ada uyub, ada. Kita pun ada. Tak. Tapi cara ta'amul dengan mereka lah. Takkan banyak manfaat yang telah dia bagi pada umat, jasa dia pada umat, tiba-tiba salah sekali kita nak sembur terus dalam Facebook, macam seolah-olah kawan tu tak ada langsung berjasa pada umat Islam. Cubalah ubah sikit cara tu. Kamu nak bertakam dengan orang awam, okey lah lagu tu. Kenapa ni? Tak, tapi dengan ulama' kena fikir banyak lah. Tak. Ulama' pula, ulama' yang yang salih, wali. Tak, wali. Ustaz, saya tak anggap dia wali. Kamu punya pasal tu. Tapi sebahagian besar menganggap dia tu wali. Habib Omar, saya sendiri menganggap dia wali. Tak, jadi isu-isu yang remeh-temeh lagu tu tak perlu dibangkitkan. Isu sebut qaf dengan ga lah. Habib sendiri baca pun dengan qaf. Bila baca Fatihah, mustaqim, tak baca pun mustaqim. Tapi isu, bila isu ni orang suka, nak baca tak ada masalah. Okey. Idza katamtal uluma, kalau kita tengok orang yang sering kritik orang ni, cuba tengok, semua orang ada kritik, tak ada orang yang terselamat. Dan kalau kita follow dia, selagi bulan kita bukan kritik dengan dia. Boleh tak? Tak kisah ada bertepuk mana pun, berkumpulan mana pun, macam tak ada kerja lain, hidup untuk tu je. Hari ni orang tu, lusa orang ni. Tu. Kadang-kadang kritikan tu kita boleh terima kalau ayat tu disusun dengan baik, tak tidak ada penghinaan terhadap zat, batang tubuh, itu bolehlah kita baca lagi, terima.
Ni kalau dah sampai menghina, akhir sekali orang bawah tu, ni ahli bid'ah. Tengok ramai orang menyokong ahli bid'ah. Baca pun entah benda-benda. Baik biar anak murid jadi tok imam, tok guru tak kerti baca Quran. Ya Allah kata. Dah kamu kerti sangat baca Quran? Tu baca sikit nak dengar. Tak? Aduh lah. Benda-benda lagu tu, nak buat gaduh. Kita tak payah termasuk lah golongan lagu tu. Bagi masa kan. Gaduh isu kopiah syafal tak habis-habis. Dah berapa lama dah, tak habis-habis lagi tak selesai lagi masalah tu. Itu tak masuk isu kunut, zikir antara dua tarawih, antara dua solat. Tarawih dengan tarawih kan zikir selawat kat atas Nabi. Zikir lepas sembahyang. Yalah, walaupun sebahagian daripada kumpulan tertentu ni dah okey, tapi sebahagian lain masih dengan tasyadud, dengan syadid dia. Malah kumpulan-kumpulan yang belah kita ni pula, yang kita anggap sebagai ahli sunnah ni, pun kena peninalat juga. Nak bahas benda-benda yang, tapi nak kata salah tu susah juga, sebab benda tu ditimbulkan. Jadi boleh jadilah ustaz ni rasa tanggungjawab dia nak terangkan balik. Cuma saya peribadi tak berminat lah. Sikit-sikit isu syafal lah, bahas lah kamu sampai ke lumat, malah nak dengar lah. Ni kopiah syafal pakai tak ada masalah. Nak marah tak nak marah sudah, duduk dia diam. Malah bahas dengan orang lain. Nak, saya nak pakai, saya pakai. Saya tahulah Allah tu Tuhan, Nabi tu Rasul, benda pula syiriknya. Dan kalau kamu rasa tak boleh tabaruk apa sebut, tabaruk. Saya bukan tabaruk. Kita pakai tu nak sekadar lambang yang cantik, lambang yang dekat dengan Nabi tu sahaja. Tak, kopiah ni kan banyak lagi lambang partinya, lambang tu lambang ni. Tak ada orang sembuh pun. Ni pun tak ada orang sembuh pun. Tapi kita fikir macam-macam lah, baca lah. Sekabut cakap pasal benda lagu tu. Remeh, benda remeh. Tak payah nak terlalu masuk campur lah urusan lagu tu. Buang masa kan. Okey, baca. In katamta, sebab kalau kita ambil pot sangat, jadi kita pening-paling. Kita duk mikir macam mana nak rock kawan ni. Lepas tu kalau dia rock balik, macam mana kita nak balas. Tak baik kita belajar. Tahu tak? Saya dulu pernah masuk bahagian ni. Pernah terjatuh lah. Tak, nak rock orang tu, rock orang ni. Akhir sekali menyesal, saya bodoh aku punya. Pernah dinasihatkan lah oleh guru saya, Habib Ahmad. Dia nasihat sampai 2-3 jam. Nasihat pasal ni, pasal Facebook ni. Sebab tu saya slow sikit kan. Kita ni kalau nak komen, banyak benda nak komen. Hari-hari boleh komen. Dengan artis ni, dengan orang tu, orang ni, banyak. Bila kita belajar ni, makin banyak kita tahu apa tu tak betul orang lain. Tapi dalam masa yang sama, lagi banyak kita belajar, kita pun akan tahu kita ni pun banyak tak betul. Dan cara berdakwah kita pun akan jadi berubah. Dengan banyak kita dengar orang tu, dengar orang ni bersubah, orang tu bersubah orang ni. Tak payah layan lagi isu-isu. Ya Allah Rabbi. Dah lah bulan puasa. Tu yang kita nak marah tu. Bulan puasa juga dia nak masuk isu-isu lagu ni. Baca. In katam tal'uluma ansaita hatta. Kalau kamu diamkan ilmu. Tahu tapi duduk diam, tak nak mengajar. Anak murid suruh ajar, tak nak. Ansaita hatta la turiya ghaira jahilin wa balidi. Sehingga kamu akan lupa sehingga kamu tidak dilihat kecuali kamu ni seorang yang jahil dan bodoh. Tu. Thumma uljimta fil qiyamati nara, na'udzubillah. Kemudian di akhirat kelak kamu kamu dicampakkan dalam neraka. Wa tuluhibta bil azabil syadid, dan kamu akan di al-lahab. Al-lahab ni apa? Kalau kita masuk air menggelegak lah. Tak. Kamu akan masuk dalam api yang menggelegak. Maknanya nak bagi tahu kamu akan diazab dengan azab yang sangat pedih. Sebabkan kamu mendiamkan ilmu. Ya, betul. Untuk mubtadi' tak payahlah. Saya dulu pernah dah. Bila kita mula belajar ni, kita kena jadi semangat. Ni salafi, ni wahabi, ni kita nak hentam lah ke. Tak, akhir sekali datang mudarat kat kita. Kita jadi pening. Sepatut kita pegang kitab belajar. Matan Safinah ke, matan Jurmiyah ke, qala al-musannifu rahimahullah, belajar. Ulang kaji. Akhir sekali kita pegang handset nak balas orang tu. Orang ni tak kena, orang tak kena. Sedangkan kalau kita belajar, sedikit banyak membaca, isu-isu tu terjawab dengan sendiri je. Isu tu akan terjawab dengan sendiri. Masalah letak contoh syafal dekat depan orang solat, hukumnya makruh, selesai masalah. Tak ada sampai syirik, tak ada sampai tu sampai ni. Hukum makruh.
Kalau nak nasihat, suruh dia letak tempat lain, selesai. Tak. Lepas tu isu apa lagi Ustaz Mahathir tu. Berjimat pada siang bulan Ramadan ni, sebenarnya kitab kecil dah selesai dah. Cuma mungkin lafaz Ustaz Mahathir tu yang boleh menimbulkan fitnah cara penyampaian tu. Yang tu boleh nasihat secara perlahan, secara lembut lah. Ni siap lah. Baru je kena matan jurmiah. Dapat orang ni habis. Macam pejuang agama lah. Dia lah paling bagus sekali. Tak kawan tu khidmat kat agama berapa lama dah. Adabnya macam mana, jasanya macam mana. Seluruh Malaysia dia mengajar. Tak, macam mana hormat kepada Syekh Nuruddin, dia hormat guru dia macam mana. Kita dapat kesalahan dia sikit, pam kat Facebook, Telegram lagi, tu lagi, ni lagi. Tak, lepas tu ada sebahagian pun ambil kesempatan nak jatuhkan dia punya martabat di sisi orang awam. Tak ada faedah apa-apa. Lepas tu bila berlaku di belah sana pula, belah ni pula ambil kesempatan Syekh ni orang tu. Dah sampai bila? Tu ya berterusannya. Cuba tengok baik. Dia ada layan tak? Masalah isu qaf, ga ni. Habib Omar ada layan. Mu nak buat lah. Tak kisah benda. Habib mengajar, Habib berdakwah. Yang masuk Islam ramai, yang terima dakwah dia ramai. Dia punya madrasah makin membesar. Dulu kalau kat Darul Mustafa tu berapa orang je? Hari ni makin besar. Betul tak? Jadi kita buat kerja Nabi, berdakwah. Dengan kadang tenang, tak perlu nak bergaduh dengan semua orang. Dengan ahli politik pun kita bergaduh, dengan kawan-kawan pun kita bergaduh, dengan sahabat-sahabat kita yang berlainan fikrah pun kita bergaduh, dengan jiran kita pun bergaduh, dengan mak ayah pun kita bergaduh. Lepas tu dengan siapa tak bergaduh? Kita belajar tu bergaduh tu. Kalau tak belajar tak bergaduh-gaduh. Tak, ini pengalaman hidup yang kita nak kongsi supaya kita tak jatuh dalam benda-benda yang merugikan begitu. Makin belajar makin tunduk. Cuba tunduk. Sebenarnya banyak benda sangat kita tak tahu. Benda yang kita tahu sikit sangat. Kitab belakang ni. Ulama dulu bukan baca, karang kitab 60 jilid, 30 jilid. Tak, kita yang dikarang tu pun tak habis-habis baca kalau kita hidup sampai ke umur 100-200 tahun. Tapi kalau bab mengkritik, ya Allah, boleh mengkritik tu, tapi dengan tenang, dengan gitulah. Tak tahulah kalau ada yang rasa benda tu bagus untuk kesinambungan Islam, kesinambungan berdakwah. Mana kritik dengan cara terbuka, dengan cara lantang, akhir sekali menyebabkan netizen pun masuk campur, akhir sekali jadi mujtahid belaka, orang ni sesat, orang ni kafir, orang tu. Saya tak tahu kat mana dia punya kesan baik dia. Tak. Tapi kalau mengajar saya nampak. Sebab saya mengajar hampir setahun dah. Kita mengajar benda asas, kita anggap asas. Ingat tak kita sebelum kita belajar, kita anggap benda tu besar. Sebab apa kita tak tahu. Dan gitulah orang awam hari ni. Kita anggap asas tapi di sisi dia besar. Sebab dia tak tahu. Yang pergi masjid tu bukan semua daripada kecil lahir duduk masjid. Ada kadang-kadang soalan, Ustaz, saya ni dulu Lok Cetong, Ustaz, semayang saya tinggal tu lah, kemudian nak qada. Maknanya orang pergi masjid sebahagiannya hari ni jenis orang tak semayang zaman dulu. Jadi kalau tak semayang, tahu tak hukum solat, cara istinja, cara wuduk dengan sempurna. Tadi benda tu sangat besar. Kalau mereka betul-betul nak belajar, mereka anggap tu besar, mereka akan bersyukur. Sebahagian kata ustaz, sebahagian ustaz pelekeh juga. Sebahagian kata sikit-sikit fardu ain, sikit-sikit fardu ain. Tak, macam tadi ilmu lain, kita boleh ajar ilmu lain. Nak ajar ilmu nahwu untuk orang awam, ilmu saraf, mantik, sirah boleh tanya kira. Tak, kadang-kadang nak tajuk gempak-gempak, tapi benda asas tak kuasai lagi. Tunggu selesai 2-3 kitab, satu kitab dulu paling tidak pun bab fiqh, barulah kita masuk ilmu yang lain. Ini ilmu fardu ain pun kamu minta buka lagi. Duk nak ikut orang lain baca kitab tu, nak baca kitab tu. Masjid pun supaya je juga. Nak jenis kalau orang jaga tu orang yang bukan berpengalaman. Tapi itu kerja kita lah. Kerja kita untuk nasihatkan, untuk mengajar. Tak, kita duk entam orang tu, entam orang ni keliling kita pun berlambak lagi orang jahilnya. Tak. Tu. Bulan puasa pula ni. Ya. Boleh. Baca sikit berhenti. Letih sebab saya pun semalam bila mana orang duk
pasal Habib Omar tu kita jadi marah betul lah. Sampai Habib Omar bukan nak sentuh. Masalah isu lagu tu je. Isu bacaan. Tak, memang kalau ikut guru saya Syekh Yasir Al-Yamani, dia mengajar di Sungai Salan dulu. Saya ngulang Quran dengan dia 4 bulan di Darussalam. Dia qiraat pandai lah, bijak. Dia kata memang Yaman ni kurang lah bahagian-bahagian Quran ni. Jadi kita faham lah. Tak perlu lah kita nak buat kecoh. Tak. Kamu reti sangat, kamu pergi lah Darul Mustafa tu ajar pula buat kelas Quran. Ni boleh tak? Allah Alam lah. Allah Ustaz. Kita berhenti sikit lagi tak? Mana ni? Ni berbetulan dengan apa yang telah kita sampaikan. Wala budda, habis perengganan kita berhenti. Wala budda li talibil ilmi minal mudzakarah. Nak tak nak, penuntut ilmu mesti ada mudzakarah. Mudzakarah ni perbincangan. Saya sampaikan tak setuju, kamu bagi tahu apa yang tak setuju, apa yang salah. Tidak ada masalah sama sekali. Wal munazarah, berdebat. Tapi berdebat untuk cari kebenaran. Hari ni berdebat, habis berdebat, orang tu kekal dengan kumpulan dia, orang ni kekal dengan pandangan dia. Jelas tak? Lepas tu sampai bila? Berdebat ni sepanjang kita tengok perdebatan yang berlaku kat Malaysia ni antara Salafi ataupun dengan Asy'ariyah ni, bila berlepas berdebat jadi apa? Asy'ariyah dengan kekal Asy'ariyah, Salafi kekal dengan pandangan Salafi dia. Lepas tu orang awam duk pening je. Orang awam seronok dengan Asy'ariyah, orang awam seronok dengan Salafi, ni tak kena. Lepas tu yang berdebat dua orang tu jadi benda kekal dengan pegangan masing-masing juga. Ni tak ada faedah. Tak ada faedah. Melainkan kalau ada faedah sikit, kalau apa tertutup, tidak melibatkan orang awam, memang niat untuk berbincang, cari kebenaran. Saya ada baca satu kitab Al-Qawlut Tamam fi Itsbati At-Tafwid Madhhaban Lis-Salafil Kiram, karangan Dr. Saif Asri. Nak bincang pasal apa? Nak bincang pasal yad, contoh tangan, yadullah. Yadullah ni kalau terjemah tangan Allah. Yad tu apa makna dia? Dalam kitab ni Syekh Saif Asri nak beritahu mazhab jumhur salaf, yad tu serah langsung makna pada Allah Ta'ala. Serah. Apa makna yad? Allahu a'lam. Tapi ada makna, tapi tidak ditakyin, tidak ditentukan. Yad ni kalau buka kamus ada makna banyak lah. Apa dia? Allahu a'lam. Serah pada Allah Ta'ala, bulat-bulat. Golongan Salafiyah ini dia orang mendakwa apa? Dia orang mendakwa yad tu maknanya tangan. Tangan macam mana? Yang tu serah pada Allah Ta'ala. Tak. Okay. Saya baca pada mukaddimah kitab tu, saya muzakarah dengan kawan lah. Ada ulama-ulama besar macam Syekh Qardawi, Syekh Taqi Uthmani, takris lah, saya baca dua tiga takris. Nah, macam seolah-olah perbahasan tu perbahasan yang ada nilai. Maknanya bukan simple-simple. Maknanya isbat yad dengan mana tangan, kemudian tangan tu serah pada Allah Ta'ala. Nafi jawarih ni bukan tangan tu anggota badan, tak. Nafikan jawarih. Bukan anggota badan, tapi makna tangan. Macam mana? Bukan anggota badan. Macam mana Allah Ta'ala? Bukan dia sebut tangan ialah anggota badan, macam mana Allah Ta'ala, tak. Sebahagian Salafi dia kata tangan, tapi tangan tu jawarih, anggota. Bukan anggota, Ustaz. Bukan anggota. Lepas tu apa makna dia? Allah Alam. Tapi tangan. Apa hakikat dia? Allah Alam. Tapi makna tangan. Macam mana? Allah Alam. Boleh tak? Jadi mereka isbatkan juga makna tangan tu, tapi mereka menafikan juzuk. Kemudian mereka serah pada Allah Ta'ala. Jadi bila saya baca tu, rupanya benda ni bukan benda kecil jugalah. Kita sebenarnya ingat simple-simple dia, tak. Jadi perbahasan. Sebab tu Dr. Syekh Asri berani tulis kitab tu, dia nak isbatkan pendapat jumhur salah memang yang macam Asy'ariyah pegang. Serah betul yad itu maknanya semua serah pada Allah Ta'ala. Tak isbatkan itu dengan mana tangan, lepas tu nafi jawarih, lepas tu serah hakikat tangan itu kepada Allah Ta'ala, tak. Itu lebih selamat lah. Tak. Jadi sebenarnya kalau kita baca dengan baik, dia akan jadi perbahasan yang sangat ilmiah. Tapi sebab kita dengar orang tu dengar ni, lepas tu berdebat sana berdebat sini, tak tentu pasal, tak gedeng gaya, jadi lolak gitu lah, bergaduh tak habis. Okay, baca fayam bagi an yakuna bil insaf wa ta'ani wa ta'ammul. Sewajarnya bila mana berdebat, mutarahah, munazarah, mesti dengan insaf. Wa ta'anni, insaf ni maknanya kalau kita salah kita mengaku salah. Wa ta'anni, tenang, jangan gopoh. Wa ta'ammul, banyak berfikir. Wa yataharraza an syara'.
Dan pelihara perdebatan tersebut, muzakarah tersebut daripada syarab. Syarab ni apa? Menimbulkan fitnah, menimbulkan pergaduhan, perbalahan, menimbulkan suasana yang tidak baik, menegakkan keburukan, begitulah. Jadi kena pelihara daripada perkara tersebut. Fa innal munadharata wal mudzakarata musyawarah, maka sesungguhnya munadharah, berdebat, berbincang itu musyawarah, mesyuarat lah, berbincang. Wal musyawaratu inama takulu listikhraj al ahkam, dan musyawarat itu, mesyuarat itu dilakukan untuk mengeluarkan kebenaran. Wa dzalika inama yahsulu, dan untuk mengeluarkan kebenaran itu hanya ta'assul dengan cara ta'ammul, berfikir panjang, bertenang, insaf. Kalau salah mengaku salah, kalau orang lain betul kita kata dia betul. Wala yahsulu dzalika bil ghadab, tidak akan tercapai proses untuk mengeluarkan kebenaran, mencari kebenaran dengan perasaan marah, emosi, dan juga syarab, iaitu menimbulkan fitnah dan sebagainya. Kita berhenti kat situ. Boleh? Okey. Cukup sekadar tu. Dah nak setengah dah. Jadi ingatlah pesanan tu. Kita pun yalah bosan lah. Isu-isu lagu ni. Kita tegang kat orang, ada orang nak ikut. Kalau orang tu salafi, kita tegang. Mazhab kami sekian. Harus tawassul dalil sekian. Harus ziarah kubur, tawassul di kubur dengan hukum dengan dalil sekian. Ada dia orang terima. Kebanyakannya tak terima. Dia bawa dalil dia pula. Lepas tu dia bawa dalil dia, ada kita terima. Tak terima. Lepas tu apa faedah dia? Sekadar tahu dalil. Lepas tu bergaduh. Nak cari penyokong. Mana seramai, mana netizen sokong. Itu je lah. Sedangkan orang awam ni kadang dia tak buat benda lagu tu. Dia lebih kepada nak beramal. Terutama yang tua-tua lah, yang muda-muda semangat lebih sikit. Tak, kita pun sibuk nak masukkan pasal isu ni, isu tu. Jadi kalau ditanya, jawab lah. Tapi kalau tak ditanya, tak perlu kita timbulkan. Sebut secara umum, begitu sudah. Wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.